Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami dalam rancangan Hello Doktor untuk 11 Jun 2023. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah ataupun tak kira di mana sahaja anda berada, kita harapkan agar anda habiskan masa hari Ahad ini bersama dengan keluarga sambil-sambil menyaksikan kami. Jadi kalau anda nak tahu apakah topik yang kita akan bincangkan dan anda nak turut serta bersama dengan kami dalam perbincangan, boleh saja pergi ke Hello Doktor TV3 Facebook. Di situ sangat aktif, ramai responden kami yang berikan pandangan maupun tanyakan soalan, kerana kita akan bawakan seorang pakar yang akan berkongsi maklumat yang lebih sahih bersama dengan anda semua untuk topik kita pada hari ini, iaitu kenali albinism. Jadi bagi anda semua mungkin pernah dengarkan dan pernah nampak kondisi ini ataupun dalam kalangan keluarga anda ada di antara individu yang juga dalam kategori albinism, tapi mungkin apakah faktor-faktor ataupun info yang perlu anda fahami. Jadi kita akan teruskan perbincangan selama 1 jam ini untuk kenali albinism, dan kita akan mulakan dengan berkongsi kepada anda semua tentang golongan albinism yang berjaya, mengenai pencapaian dan kerjaya mereka. Jom sama-sama kita saksikan. Disebabkan warna kulit dan rambut yang berbeza, golongan albino sering dianggap sebagai pelik dan unik. Pada awalnya sering menjadi mangsa ejekan kerana kelainan fizikalnya. Namun, dia kini telah berjaya menjadi model sambilan dan menyambung pengajiannya sehingga peringkat ijazah Doktor Falsafah. Niki Amirul Zimi, seorang remaja albino yang diuji dengan masalah mata. Namun kekurangannya itu tidak menjadi penghalang buatnya untuk berada sebaris dengan rakan-rakan normal yang lain apabila berjaya memperoleh keputusan 5A dalam peperiksaan STPM 2021. Julie Abbey, seorang model albino yang berasal dari negara China. Siapa sangka di sebalik kejayaannya kini, dia pernah dibuang keluarga ketika masih bayi. Penglibatan Julie dalam dunia peragaan seawal usia 11 tahun juga telah mengubah stigma negatif terhadap anak-anak albino. Pastinya yang paling penting sekali adalah untuk kita sebagai ibu bapa memahami dan memberikan kefahaman tersebut kepada anak-anak kita supaya mereka dapat melalui dan tidak membataskan pencapaian maupun cita-cita mereka. Dan di sebelah saya tidak perlu lagi kita nak perkenalkan, dan mungkin dalam kalangan anda dah kenal Profesor Dr. Tong Miao Kiong, perunding pakar genetik pediatrik UM Specialist Center UMSC. Hello doktor. Okey Prof, bersama dengan kita untuk hari ini, dan kali ini kita nak bercerita tentang kenali albinism. Dan mungkin ini bukan topik yang asing lagi bagi Prof, cuma bagi kita jarang untuk kita ketengahkan kerana mungkin ada yang masih lagi dalam stigma yang sama ataupun ada lagi yang mungkin sedikit sebanyak ada kesedaran tersebut lebih memahami. Sebagai pengenalan awal untuk kita recall kembali fahaman ini, apakah yang dikatakan tentang albinism? Okey, salam sejahtera dan terima kasih. Albinism ni memang satu keadaan ataupun kondisi penyakit ataupun masalah genetik yang jarang jumpa, yang kita jumpai dalam kadar satu dalam mungkin dalam 20,000 penduduk, dan punca dia adalah sebab dia individu yang ada albinism ni kurang satu bahan yang kita gelar sebagai melanin dalam kulit kita. Okay. Itu yang memberikan wajah seseorang dengan albinism tu pucat ataupun putih, rambut dia mungkin warna orange ataupun putih, blondish ataupun bulu kening, iris mata dia semua nampak pucat ataupun hijau, kebiruan dan sebagainya. Okay. Dan semua ciri-ciri ini kita boleh nampak selalunya dalam Facebook ke ataupun internet, dan selalunya orang gelar mereka sebagai albino. Sebenarnya perkataan albino tu ada konotasi negatif sikit. Okay. So sekarang ni dalam zaman ni kita gelar seseorang tu individu dengan albinism yang lebih tepat lah. Ya? Okey. Okey, itu perbezaan dia. Mungkin dalam kalangan anda ada yang macam sedikit keliru kenapa Anim tidak menggunakan perkataan albino sebentar tadi untuk mengenalkan anda tentang topik pada hari ini. Itulah sebabnya tadi Profesor dah pun terangkan kepada kami, sebab seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan stigma dalam kalangan kita, masyarakat terutama sekali, untuk membezakan golongan ini sebenarnya. Dan menjurus kepada soalan yang seterusnya, kalau kita katakan tentang adakah ibu yang hamil itu, sebab ianya bermula daripada kelahiran kan, adakah kita dapat kategorikan dan nampak simptom yang berbeza untuk kondisi ibu hamil berkaitan dengan kelahiran albinism ini? Okey. So sepatutnya
individu dengan albinism ni memang punca dia genetik, tetapi ibu ataupun ayah tu mungkin tiada langsung ciri-ciri albinism. Sebabnya kedua-dua ibu dan ayah tu mungkin pembawa. Maksud dia tak ada tanda-tanda penyakit langsung, tetapi bila sekiranya dua pembawa tu berkahwin, maka dia ada risiko 1/4 ataupun 25% setiap kali kehamilan anak dia mungkin ada kondisi dengan albinism. Okey, maknanya dalam fasa kehamilan tu kita dapat detect ataupun kita dapat melihat kepada progresnya apabila membuat pemeriksaan kesihatan? Buat masa kehamilan, tiada tanda-tanda yang boleh dikesan walaupun mereka buat ultrasound scan dan sebagainya. Sebabnya punca dia ada sebab dia kekurangan pigmen melanin pada kulit. Tidak ada kajian yang boleh, ujian klinikal yang boleh detect kekurangan melanin. Ya, semasa dalam kandungan. Okey, dan kalaulah contohnya kondisi-kondisi sebegini, adakah mereka akan mengalami kesusahan dalam melahirkan? Proses melahirkan itu ada sedikit sebanyak berbeza daripada mereka yang bukan dalam kelahiran albinism? Memang tiada masalah yang kita jumpai. So kelahiran tu adalah seperti normal dan anak tu akan dilahirkan macam normal dan sihat. Cuma bila kita periksa anak tu nampak warna kulit dia dan rambut dia pucat ataupun keputihan. Okey, dan fasa itu adalah fasa yang perlu diambil serius oleh ibu bapa ataupun bagaimana? Okey, selalunya pada tahap itulah doktor, nurse, jurawat dan ibu bapa yang ada akan terasa terperanjat sikit. Yalah, betul. Shock sikit dia nampak anak dia lain dan bermacam-macam tanggapan akan mereka fikirkan sama ada anak tu cacat ke, terencat ke dan macam-macam lagi. So sebagai permulaan saya nak tekan, anak dengan albinism tu tiada masalah pembelajaran, tak ada masalah fizikal yang perlu dikhawatiri. Cuma dia kurang melanin dalam kulit dia pada mata dan kulit. So itu dua sahaja masalah yang paling penting yang kita kena fokus bukannya benda-benda lain yang selalu yang dirisaukan. Betul. Sepanjang pengalaman Profesor melihat kepada kondisi-kondisi ini, adakah reaksi-reaksi ibu bapa yang sedikit kurang penerimaannya untuk kelahiran albinism ini? Selalunya memang kita tengok ibu bapa tu terperanjat besarlah. Mereka jadi depres, takut. Sebab ada kalanya mereka fikir tersalah makan ke, mungkin ada yang kira orang jampi ke, kena sumpah ke, macam-macam benda. Ada juga tanggapan sebegitu yang negatif macam tu. So yang penting tu bagi masyarakat kita ni adalah untuk mengikis maklumat yang tidak betul supaya kita mendapat kesedaran yang sebenarnya apa kondisi albinism ni. Ya, bila kita faham kondisi albinism ini, ianya mungkin dapat sedikit sebanyak membantu penerimaan kita untuk fasa yang pertama sekali, fasa yang dikatakan kelahiran, mendapat kelahiran albinism. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, nanti kita nak raikan soalan-soalan anda dari Facebook. Jangan lupa pergi ke Facebook kami Hello Dr. TV3 untuk kongsikan maklumat itu, okey? Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Untuk topik kita pada hari ini bersama dengan Profesor Dr. Tong Myo Keong, pakar berunding genetik pediatrik UM Specialist Center yang bercerita tentang kenali albinism. Di awal tadi pengenalan sudah pun kita berikan kepada anda. Kali ini kalau mungkin saya boleh petik sedikit apa yang Prof katakan tadi, kurangnya melanin yang dikatakan memberi kesan kepada fizikal dan bukan itu sahaja, memberi kesan juga kepada apa yang kita nampaklah perubahannya sedikit putih, pucat. Apa lagi ciri-ciri yang boleh kita kenal pasti dari sudut fizikalnya yang boleh dikongsikan daripada Prof? Okey. So, pertama sekali sebab mereka kekurangan pigmen melanin ni, maka mereka mungkin senang bila terkena sinaran cahaya matahari yang kita gelar dalam bahasa Inggeris sunburn ataupun selaran matahari ataupun sinaran suria matahari. So, itu paling ketara bila dia tak pakai macam sunscreen, tak pakai topi
maka mereka akan dapat sunburn dengan senang. So itu satu gejala yang kita kena perhatikan dengan baik. Satu lagi masalah ialah masalah dengan penglihatan. Sebab mereka kekurangan pigmen pada iris mata, maka mereka dapat apa yang kita cakap sebagai fotofobia, iaitu takut pada sinaran cahaya lampu ataupun matahari. Dan selalunya kalau terkena UV light atau sinaran UV itu ultraviolet, mereka akan dapat kesan-kesan negatif pada retina mata, iaitu jadi kebutaan, kurang penglihatan, dan satu lagi simptom yang kita pergelar sebagai nystagmus, ataupun mata tu akan bergerak dengan laju bila dia fokus pada satu benda, dan itu menyebabkan pemandangan atau penglihatan dia kurang jelas. Itu akan berlaku mengikut fasa selagi mana mereka membesar, semakin besar semakin perlu diberi jagaan. Memang betul. Adakah ianya boleh melibatkan sampai satu status kanser kulit ataupun bagaimana? Untuk lebih kita faham. Ya, itu satu isu yang amat-amat dirisaukan oleh ibu bapa, sebab pancaran UV daripada matahari itu akan merosakkan sel-sel pada kulit kita, permukaan kulit, dan lama-kelamaan bila mereka mencapai masa dewasa kelak, maka jumlah sinaran UV yang banyak tu tersimpan-simpan tu, maka dia akan menyebabkan perubahan pada kulit, khususnya pada struktur DNA dalam kulit tu, yang boleh menjadi satu penyakit barah kanser yang kita gelar sebagai melanoma. Adakah memang kesedaran ini diberikan pada peringkat awal untuk mengelakkan kondisi-kondisi itu berlaku, dan caranya bagaimana secara ringkas mungkin Prof nak kongsikan seperti mana Prof memberikan konsultasi kepada mereka yang kategori albinism? Untuk albinism ni selalunya doktor yang tengok tu kita showkan jumpa pakar kulit ataupun dermatologist Kadang-kala kita juga rujuk pada pakar ophthalmologist ataupun pakar mata supaya mereka dapat memberi nasihat yang terperinci. Contohnya untuk melindungi mata kita, disyurkan selalunya mereka memakai certain type of sunglasses yang polarized light supaya sinaran UV itu akan dipantulkan balik. So dia tak masuk dalam bola mata. Satu lagi untuk perlindungan kulit adalah selalu disyorkan pakai sunscreen, sekurang-kurangnya SPF tu 30, dan selalunya pakai topi yang lebar white, bukannya saja macam depan cap saja kan, supaya dia boleh menutupi bahagian white brim dia lebar punya topi tu, dan juga selalu kita cadangkan mereka elakkan daripada keluar masa tengah hari, panas terik. Selalunya antara pukul 11 hingga pukul 4 tu memang panas sangat. Ya, betul. Selalunya elakkan keluar pada main ketika waktu itu. Ketika waktu tengah hari itu. Ya, kan maknanya aktiviti-aktiviti di luar rumah itu perlu dielakkan pada waktu yang begitu terik sekali. Saya terfikir pula untuk soalan ini, kalau kita selalunya waktu cahaya matahari pada pukul 8, pukul 7.30 tu adalah yang baik kan? Kadang-kadang disarankan untuk kita lakukan jogging ataupun exercise pada ketika itu. Bagaimana untuk kategori mereka yang albinism? Adakah itu tidak terpakai untuk mereka? Ataupun bagaimana? Untuk memberi maklumat yang tepat, memang penting untuk kita dapat cahaya matahari, sebab badan kita membuat vitamin D daripada cahaya matahari. So itu penting. Tetapi untuk individu dengan albinisme ni, mereka tidak dapat menerima sinaran UV itu. So terpaksa juga mereka membuat perlindungan yang kita cakap tadilah, pakai sunscreen, topi dan sebagainya, walaupun pukul 9. Sebab efek itu adalah accumulative. Ia berkumpul. Jadi kesan itu akan dinampak pada masa dewasa. Dan mereka dapat melihat pada kesannya secara fizikal. Kalau mungkin, sebab saya pernah jumpa ada dalam kalangan keluarga saya juga, dia ada sedikit tumpuk-tumpuk yang berbeza dengan albinism yang lain. Adakah ianya menggambarkan kondisi-kondisi yang berbeza juga melihat kepada fizikalnya? Ya, memang ada kondisi lain yang memberi kesan pada kulit. Contohnya bila kita semakin tua, kalau kita tidak pakai sunscreen,
makalah kita dapat tumpuk-tumpuk coklat pada kulit, aging effect pada kulit kita. Itu memang satu hakikatlah penuaan. Orang kata semakin tua, itu kesan accumulative pancaran X-ray. Okey, dari sudut penjagaan pemakanan ataupun gaya hidup yang perlu ditekankan dalam golongan albinism ni, bagaimana pandangan Prof? Kita tidak ada show-show tertentu pasal pemakanan, ya. Tiada apa-apa makanan yang special, tetapi kita selalu nasihatkan ibu bapa tu memberi makanan yang seimbang, iaitu cukup dengan vitamin seperti vitamin C dan juga sayur-sayuran, buah-buahan. Sebab selalunya mereka ada macam terfikir ada makanan yang tak boleh dimakan. Ya, ada pantang larang kononnya. Betul. Adakah itu betul? Itu memang tidak betul. Mitos so kita mestilah bagi makanan yang seimbang dan khasiat tu mesti seimbang. Ya kan, kadang-kadang kita rasa dengarkan petua-petua orang tua-tua dululah kan, untuk kategori ataupun individu dengan albinism ni tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tapi hari ini kita kena faham betul-betul yang gaya hidup dan juga nutrisi yang lengkap itu perlu juga untuk mereka dalam kalangan siapa pun, termasuklah individu bersama dengan albinism ini. Dan bagaimana pandangan Prof melihat kepada situasi-situasi ini? Adakah ianya dapat bergerak dengan kita mengurangkan sedikit risiko-risiko seperti sakit kulit ataupun risiko penglihatan itu dengan awareness ataupun kesedaran yang baik dalam kalangan keluarga untuk mengelakkan daripada situasi itu berlaku ataupun melambatkan proses sekurang-kurangnya? Ya, memang kita selalu bagi kaunseling semasa kita buat diagnosis albinism tu, dan kita selalu memberi petua nasihat supaya yang penting tu mereka mesti faham ini bukan silap salah siapa-siapa pun. Ini berlaku secara spontan, dan kerana dia berlaku, siapa-siapa pun boleh dapat kondisi ini, maka mereka haruslah proaktif. Proaktif maksud dia mereka harus ambil langkah-langkah tertentu seperti yang kita bincang tadi sebelum terdapat kesan-kesan negatif. Ini yang penting sebab setiap ahli keluarga tu harus bekerjasama, selalu alert, dan selalunya mereka kena kerja sebagai satu pasukan. Ya. Khususnya bila kita nak menangani kesan-kesan negatif tanggapan masyarakat yang memberi stigma. Betul. Siapa lagi kalau nak mendukung kita kan bukan dalam kalangan ahli keluarga kita yang betul-betul fahami situasi tersebut. Kita nak sentuh sikit tentang masalah penglihatan yang tadi juga antara masalah yang difokuskan bagi mereka yang mempunyai albinism. Bagaimana untuk kita tahu bila langkah yang perlu berjaga-jaga, seawal usia berapa, Prof? Okey. Selalunya kita nak buat ujian saringan pada penglihatan bayi juga, ya. So sebab kita nak tahu baseline ataupun latar belakang peratusan, ya, penglihatan yang ada. Selalunya kita boleh sukat dengan bantuan pakar ophthalmologist, pakar mata yang dapat memeriksa mata dengan lebih tepat, dan mereka akan tengok sama ada terdapat penglihatan yang kurang jelas, supaya mereka dapat membuat show-show tertentu seperti sekiranya penglihatan itu kurang jelas, sama ada dia ada rabun atau tidak, ataupun sudah ada masalah pada retina. So dia akan cadangkan pelbagai jenis lensa mata, kanta mata yang sesuai untuk individu dengan albinisme tu. Dengan keadaan ataupun situasi pada ketika itu. Sebab itu pentingnya pemeriksaan awal dilakukan, ya, seawal usia, saringan awal diuji pada ketika waktu fasa baru lahir tersebut, bayi tersebut, untuk mengetahui apakah kondisi sebenar, dan boleh rawatan susulan dilakukan terhadap kondisi-kondisi sebegitu. Okey, banyak sebenarnya yang kita pelajari, tapi lepas ni kita nak sentuh juga tentang stigma masyarakat berkaitan dengan kondisi ataupun isu-isu berkaitan dengan albinism untuk golongan-golongan ini. Seketika nanti hanya di Hello Doktor.
Kita sebenarnya sedang bercerita tentang albinism. Bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami, teruskan setia bersama dengan kami kerana ini merupakan antara segmen yang penting juga, Profesor, untuk berkongsi bagaimana tanggapan mereka dalam golongan ini yang merasa diri mereka terpencil, seringkali dibuli oleh rakan yang tidak faham tentang kondisi tersebut, dan bukan itu sahaja, ia memberi kesan terhadap emosi dan juga mental mereka. Itu yang perlu kita bahaskan di sini. Prof, bagaimana tanggapan sekarang inilah kalau mengikut kepada kesedaran masyarakat Malaysia sekarang ini? Adakah masih lagi berlakunya kes buli ataupun tanggapan-tanggapan yang menjadikan mereka ini rasa diri mereka terpencil dalam kalangan albinism? Ya, kes buli dalam masyarakat biasa pun sekarang ni semakin terjadi. Ya. Apalagi kalau seseorang tu ada kondisi albinism yang berbeza. Ini memang satu isu yang hangat dibincangkan di sekolah, di masyarakat, social media dan sebagainya. Sebab masyarakat kita ni memang fokus pada pandangan ataupun imej yang cantik, yang bersolek dengan bagus, kudiknya cantik semua. So, bila seseorang tu berbeza sikit ataupun berlainan, maka terdapat tangkapan yang negatif. Memang mereka fikir ini mesti dia dapat penyakit ke yang boleh berjangkit ke, kita kena elakkan kita daripada dia, nanti kita pula yang kena jangkit penyakit yang sama. So semua benda ni akan menjadi satu isu yang besar, khususnya bagi orang yang remaja, yang kanak-kanak di sekolah, bangku sekolah, kerana mereka kurang faham dengan kondisi albinism dan mereka selalu seperti yang dikatakan tu membuli, membuat komen yang negatif pada social media, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan seseorang yang ada albinism tu rasa dirinya macam kurang baik kesihatan dia, ataupun dia rasa dia rasa terpencilkan diri sebab mereka rasa self-esteem dia rendah. Ya, maruah dia rendah. Dia rasa dia tak berguna dan kadang-kadang mereka depres. Tetapi depres tu mereka tidak dapat memberitahu sesiapa pun sebab takut orang perli lagi tentang keadaan mereka. Kadang-kadang anak-anak pun pandai menyembunyikan perasaan mereka, Prof. Kadang-kadang walaupun bukan dalam kategori ini, tapi mereka sukar untuk berterus terang dengan ibu bapa. Jadi apa peranan ibu bapa untuk melihat kepada kondisi ini? Adakah ibu bapa sendiri perlu membuat pemeriksaan dari sudut emosi dan mental mereka untuk kategori albinism? Ya, selalunya bila kita bincang pasal kondisi albinism dengan ibu bapa, inilah satu isu yang selalu kita bincangkan. Sebab kita nak mula daripada peringkat awal supaya ibu dan ayah tu boleh dapat membantu anak mereka membina keyakinan diri. Dapat menangani masalah bila lebih terbuka, kan? Betul. Bila mereka terserempak dengan orang yang buat komen negatif, yang bully dia, mereka haruslah, anak tu yang dengan albinism tu pandailah mereka dapat jawab balik ataupun memberi maklumat yang betul pada sesiapa yang buat komen-komen yang negatif, supaya mereka dapat satu empowerment, iaitu penguasaan atas situasi yang berlaku, iaitu bukan salah mereka benda tu berlaku, tetapi satu perkara yang mereka harus hadapi dan mereka memerlukan sokongan daripada semua pihak. Itu yang betul. Betul. Sebenarnya kalau fahaman dapat diberikan kepada mereka di luar sana, masyarakat di luar sana, insya-Allah ini adalah antara yang mudah untuk kita berikan perjalanan yang lebih mudah untuk mereka. Terutama sekali, ini antara laporan khas yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Kalau selain daripada ibu bapa, mungkin kalau mereka yang berada dalam kategori yang sama, memberi sokongan adalah yang baik bagi kategori-kategori ini untuk faham situasi dan bagaimana untuk menjalani kehidupan mereka di hari-hari akan datang. Support group Kuala Lumpur Selangor Albinism Association. Jom sama-sama kita saksikan laporan khas ini. Dalam persatuan ini kita banyak berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan juga dapat menyelesaikan beberapa masalah. Menurut Puan Huda, yang merupakan bekas seorang guru sekolah menengah, salah satu persepsi masyarakat yang diterima oleh ahli di mana mereka dianggap sebagai golongan yang tidak mampu berdikari disebabkan oleh masalah penglihatan dan sensitif pada cahaya matahari. Sebenarnya kami ni dari segi perubatan tak ada
Kami kalau dari segi tubuh badan memang sihat. Cuma ramai yang tak tahu kami mempunyai satu masalah yang sangat besar juga, iaitu masalah penglihatan. Mempunyai penglihatan yang sangat terhad. Dari segi penglihatan, kita memang ada seorang doktor pakar yang menjadi penasihat kepada kami. Jadi kalau dari kalangan ahli ni biasa ibu bapa yang tidak ada maknanya tidak ada saudara mara atau kenalan yang sama macam kami, mereka akan rasa risau. Kan, macam mana nak membesarkan anak-anak, ada apa masalah ni mereka tak tahu. Jadi dalam persatuan ni masing-masing berkongsilah dari segi mental ke apa yang macam kita dengar dekat luar negara kan, mereka diburu, mereka sangat-sangat maknanya hidup dalam keadaan ketakutan. Tapi alhamdulillah dekat negara kita ni memang tak ada macam tu. Kepada masyarakat di luar sana, kalau ingin tahu tentang albinism, bolehlah berhubung dengan kami ataupun terus bertanya kepada kami agar ilmu yang dapat tu ilmu yang betul lah. Baik, itu dia tadi perkongsian kumpulan sokongan Kuala Lumpur Selangor Albinism Association. Jadi kita nak minta juga pandangan daripada Prof kan, melihat kepada usaha ini, adakah ianya sedikit sebanyak memberi kesan juga kepada golongan albinism? Ya, kita selalu galakkan individu dengan albinism tu berkumpul supaya mereka dapat berjumpa dengan individu lain, supaya mereka dapat berkongsi pendapat, especially yang dah dewasa, yang dapat sudah banyak menjalani pelbagai harangan dalam hidup mereka menangani masalah tu, bolehlah mereka sharekan dengan yang muda, yang depres, yang segan nak tanya. So itulah tempatnya mereka dapat mendapat maklumat yang tepat, yang latest, dan juga cara-cara untuk mereka membantu bercakap dengan satu suara, one voice, supaya menangani sesiapa pun dalam masyarakat yang ada tanggapan yang negatif. Betul? Ya. Okey, pastinya ada cabaran kan? Kita yang bukan dalam kondisi ini pun ada cabaran tertentu dalam kehidupan. Apatah lagi mereka berbeza dan mereka seringkali melalui fasa-fasa dibuli dan sebagainya. Cabaran lain yang perlu kita fahami, apa yang mereka lalui, Prof, berdasarkan pengalaman Prof menguruskan individu yang bersama dengan albinism. Ya, selain daripada masalah kesihatan, banyak daripada masalah adalah berpunca daripada masyarakat kita yang mungkin pandang rendah pada mereka. So contohnya bila nak masuk universiti ataupun nak dapatkan pekerjaan, peluang pekerjaan, nak dapatkan pasangan hidup, banyak masalah mereka dihadapi kan, sebab mereka tu selalu dapat negatif persepsi persepsi yang negatif tu. So selalunya mereka nak buktikan pada masyarakat umum bahawa mereka sama seperti orang biasa, tak ada apa-apa yang lain, tak ada apa-apa special. So mereka ni selalu have to prove themselves, kena buktikan pada sesiapa pun, I can do it. Tetapi kadang-kadang mereka tidak diberi peluang sebab anggapan negatif itulah yang tidak memberi mereka peluang contohnya. Itulah yang menjadi satu masalah yang besar bila mereka dewasa kelak. Ya, bercerita tentang pencapaian mereka untuk kita tidak menghadkan cita-cita yang mereka mahukan kan. Contohnya mungkin ada yang meminati bidang sukan tapi agak sukar sebab mungkin apa yang kita fahami sekarang ni dengan sinaran UV ada kekangan di situ, ataupun bagaimana kekangan-kekangan lain untuk mereka melibatkan diri seperti mana orang biasa. Sebenarnya walaupun kita cakap tak boleh keluar cahaya matahari, tapi dengan baju sport sekarang yang latest, di mana mereka dapat tutup semua bahagian badan pun, dan dengan sunscreen 50 SPF tu, saya rasa sukan pun tak ada jadi masalah. Yalah, banyak teknologi sekarang ni yang membantu pun. Ya, betul. So saya rasa memang tiada halangan apa-apa yang kita dapat perhatikan sekarang yang dapat stop ataupun berhentikan seseorang tu daripada mencapai apa cita-cita mereka. Kerana mereka ada albinisme. Betul, betul. Jangan menghadkan cita-cita dan juga pencapaian yang mereka inginkan disebabkan kondisi albinism itu sendiri. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita masih lagi akan bersama dengan Profesor untuk kenali albinism. Seketika nanti. Hello, Doktor.
Kalau ada mangsa yang anda rasa mengalami simptom kelusuan haba ataupun strok haba, ingat anda perlu berikan bantuan kecemasan strok haba kepada mangsa ni. Pertama sekali, bantuan yang anda perlu berikan adalah bawa mangsa ke tempat yang lebih teduh. Yang kedua, longgarkan pakaian mangsa. Kalau pakai topi, buka topi. Kalau ada jaket, bukakan stokin dan juga kasut, sebab kita nak benarkan ada permukaan kulit yang terdedah kepada udara dan supaya peluh boleh keluar, dan peluh ini apabila diserap oleh udara akan menyejukkan tubuh mangsa. Bantuan ketiga yang paling bermanfaat dan paling efektif adalah jirus air ke atas badan mangsa. Ini adalah kaedah paling efektif untuk menurunkan suhu badan mangsa. Untuk muka dan juga kepala, boleh ambil air tersebut dan basah-basahkan. Jadi dengan menjirus air, kita boleh turunkan suhu badan mangsa, tapi tak perlulah sampai you all cari air yang sejuk, air berais, tak perlu. Apa-apa sumber air daripada paip pun sudah cukup dan ia boleh menurunkan suhu badan mangsa dengan efektif. Kalau mangsa sedar dan mangsa boleh minum dan boleh telan, boleh berikan apa-apa air putih ataupun air isotonik, tapi tak perlu berikan apa-apa untuk dimakan sebab kita takut makanan ni lebih banyak menarik air dalam badan, lebih menyebabkan badan dia dehydrated. So tak perlulah makan ya. Minum tu boleh, tapi apa-apa pun mangsa perlu dibawa ke hospital dengan segera untuk diperiksa dan diberikan rawatan lanjut oleh doktor. Itu dia tadi kita kongsikan berkaitan dengan tips keselamatan jika berlakunya kondisi strok haba dalam kalangan yang mungkin berada berdekatan dengan kita. Sebagai individu yang ada anak di bawah jagaan ataupun mereka yang mempunyai kondisi-kondisi kesihatan tertentu, ini sangat-sangat penting kerana cuaca sekarang seperti yang anda tahu, perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Itu dia dikongsikan oleh Dr. in the House, Dr. Mala. Kita bincangkan semula topik kita pada hari ini iaitu kenali albinism. Untuk di peringkat yang sedikit beberapa minit terakhir ni, pastinya kita nak menyentuh sedikit tentang kondisi ataupun perubahan gaya hidup dalam kalangan mereka yang mempunyai albinism. Apakah perubahan yang begitu ketara sekali yang mungkin boleh dikongsikan, Prof, untuk melihat kepada individu bersama dengan albinism? Ya, bila kita pandang balik ya masyarakat kita, mereka selalu takut benda-benda yang berlainan. Ya, so contohnya bila tengok seorang baby ataupun remaja yang kulitnya cerah, rambut dia blonde, dia ingat mengapa dia warnakan kulit dia macam tu ataupun dia buat dye. So bila kita ada tangkapan macam tu, selalunya tangkapan tu negatif. So itulah yang menjadi satu isu bila kita nak cakapkan macam mana perubahan gaya hidup kita harus ubahkan supaya mereka dapat menyesuaikan diri. Pada titik inilah saya nak beritahu bahawa pada 13 Jun ni adalah International Albinism Awareness Day. Iaitu satu hari yang penting ya untuk masyarakat individu yang ada albinism supaya mereka dapat memberitahu masyarakat kita ni bahawa mereka wujud dan mereka nak memberi kesedaran kepada semua bahawa mereka haruslah diberi perhatian yang sama seperti orang lain. Ya, kan sebab apa, walaupun ianya berlaku satu dalam 20,000 masyarakat, tetapi masih perlu diberikan pengetahuan ini dalam kalangan masyarakat supaya mereka ni wujud. Kondisi mereka ni ada, cuma perbezaan layanan itu jangan begitu ketara kerana hanya fokuskan kepada kesihatan mereka, yang lain-lain sebenarnya adalah sama, Prof. Ya? Okey, selain daripada itu, peranan masyarakat kita dah sebut. Peranan ibu bapa dan juga keluarga amatlah penting, terutama sekali bagi meningkatkan keyakinan diri mereka untuk penerimaan. Yang pertama sekali saya kira kalau kita terima kondisi itu, ianya sudah pun membina satu dinding dalam kalangan mereka yang ada albinism ini untuk lebih kuat perjalanannya, cabarannya akan datang bersama dengan masyarakat lain. Komen Prof sendiri bagaimana? Ya, selalunya bila kita jumpa ibu bapa buat pertama kali ya semasa kaunseling, ramai daripada ibu bapa tu menangis, takut. So selalunya kita memberi maklumat dan selalunya kita memberi contoh ya bahawa kondisi albinism tu bukannya untuk satu keadaan yang dapat mengugat nyawa hidup mereka, tetapi satu perkara yang boleh berlaku kepada sesiapa pun. Tak kira siapa
itu orang tu. So yang penting tu adalah mereka kena accept ataupun terima kondisi itu dan kita move on. Yang kita move on tu semasa counselling tu yang penting sebab mereka haruslah diberi maklumat yang betul dan dapat membantu mereka menangani persepsi yang negatif daripada masyarakat, khususnya daripada social media. Sekarang ni zaman ni social media ni hanya menitik beratkan rupa yang cantik, yang bagus dan yang lain tu mereka selalu dapat kritikan dan sebagainya. Itu kita harus mengikis. Kan body shaming ataupun anda mengecam kondisi atau fizikal seseorang itu bukan sahaja mereka yang terkesan tetapi ianya akan memberi kesan juga terhadap mental dan emosi berpanjangan. Selalunya apakah kesalahan-kesalahan yang lazim dilakukan? Ada tak sepanjang pengalaman Prof mendengarkan sesi kaunseling bersama dengan ibu bapa tu kesalahan yang mereka seringkali lakukan dalam fasa untuk membimbing dan membina keyakinan anak-anak mereka yang mempunyai albinism? Ya, selalunya bila kita dengar pendapat ibu bapa tu, selalunya mereka rasa salahkan diri. Dia rasa ini satu perkara yang berlaku sebab saya mungkin salah makan ke, saya tak ikut nasihat doktor ke. Itu semua tak betul. Sebab penyakit ataupun selalu dia gelarkan ini sebagai penyakit. Sebagainya dia bukan satu penyakit, satu kondisi di mana terdapat perubahan pada genetik yang tidak dapat dikawal oleh masing-masing. Dia berlaku secara spontan. So ini tidak berkaitan dengan benda-benda yang salah dibuat ke ataupun salah mereka kerana pembawa genetik dan sebagainya. So kita haruslah memberi kaunseling maklumat yang penting supaya mereka tidak berasa bersalah, guilty feeling dan perasaan nombor 2 ialah rasa malu. Sebab mereka rasa mereka telah buat sesuatu yang salah dan anaknya sekarang ni terpaksa tanggung apa yang mereka buat salah. Adakah kalau contohnya kelahiran pertama albinism, mereka memberikan trauma kepada si ibu untuk memberikan peluang kelahiran kedua? Pernah ada alami? Memang betul sebab bila dia baca online bahawa genetik penyakit sebagai penyakit genetik, mereka rasa takut sebab mereka rasa peratus dia 1/4 ataupun 25% tu akan membawa masalah yang sama pada anak yang kedua, ketiga dan seterusnya. So selalunya kita counselling tu kita beritahu walaupun dia genetik, sekarang ni dengan teknologi yang moden kita dapat elakkan isu-isu yang demikian. Okey. Sedikit penjelasan yang perlu diberikan kepada Prof supaya penerimaan kita, kesedaran kita dan pastinya nasihat kata-kata daripada Prof sangat-sangat penting terutama sekali bagi mereka yang mempunyai albinism. Apakah yang ingin disampaikan Prof? Silakan. Okey. Bagi rakan-rakan semua dengan albinism tu kita teruskan perjuangan kita sebab inilah titik permulaan kita. Sebab masyarakat kita semakin faham tetapi ramai lagi yang tak faham. So inilah tugas kita, perjuangan kita untuk membawa kesedaran supaya masa depan kita lebih cerah, supaya kita dapat pekerjaan yang baik, pasangan hidup dan ada keluarga sendiri macam orang biasa. Itu yang paling penting kan, supaya kita memberi sokongan yang begitu penuh terhadap mereka terutama sekali dalam kalangan keluarga dan mereka yang terdekat. Terima kasih kita ucapkan Profesor Dr. Tong Myo Keong, perunding pakar genetik pediatrik UM Specialist Center UMSC bersama dengan kita sepanjang 1 jam padat dengan perbualan perbincangan mengenai kenali albinism dan kita harapkan agar anda manfaatkan perbincangan ini untuk meningkatkan kesedaran kita bersama. Selain daripada itu, kita nak juga kongsikan bersama dengan anda Hari Derma Darah Sedunia yang akan berlangsung pada 14 Jun. Jadi kami di sini mengambil tanggungjawab untuk war-warakan kepada anda semua, ajak penonton-penonton di luar sana untuk derma darah, menyelamatkan nyawa dengan tindakan anda. Beberapa kategori dan juga informasi terkini anda boleh dapatkan informasi ini di platform-platform yang tertentu terutama sekali mungkin klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda untuk anda derma darah. InsyaAllah yang kita derma tu akan membantu menyelamatkan nyawa yang lain. Seperti dengan Hari Derma Darah Sedunia 14 Jun. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami. Jaga diri. Assalamualaikum. Saya Ani Mizati. Kita jumpa lagi di lain episod Hello Doktor.